Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi pada malam ni. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan kitab akidah, buku akidah ahli sunnah berdasarkan manhaj salaf. Pada terakhir kita bincangkan itu, kita sedang bincangkan berkenaan dengan tajuk keistimewaan akidah Islam atau akidah ahli sunnah wal jamaah. Keistimewaan dia yang kita kata itu, kita pertama sekali kita ambil adalah pendahuluan sumber yang selamat. Kemudian kita terangkan berkenaan penyerahan diri kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga tu sanadnya bersambung dengan Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan imam terkemuka. Keempat, jelas dan terang. Kelima, bersih daripada kecelaruan dan kekeliruan. Seterusnya adalah punca kemenangan dan kejayaan dunia dan juga akhirat. Dan akidah pegangan jamaah umat Islam. Dan juga yang terakhir kita nak masuk malam ni adalah kekal, tetap dan stabil. Tetap stabil juga disepakati. Baik. Seterusnya, di antara keistimewaan akidah manhaj salaf ni adalah kekal, tetap, stabil dan juga disepakati. Akidah Islam bersifat kekal, tetap dan juga stabil dan juga disepakati oleh ulama. Ini maksudnya kita sebenarnya bab akidah ni dia tak boleh berubah. Bab fiqh kan, apa cara amalan kita dalam ibadat, contohnya macam apa cara yang mungkin dahulu tak ada, pakai speaker ni, mikrofon dan sebagainya. Adapun sistem pakai video dan audio, benda macam ni kita kata benda yang kita kata zaman sekarang boleh berkembang dan berubah. Dalam konteks masalah ibadah tu, dia akan berdasarkan kepada suasana dan kedudukan, cara pelaksanaan. Sebab ketika Nabi SAW masih hidup lagi pun, ada para sahabat bertanya tentang masalah solat dia berdiri macam mana sedangkan dia buasir. Kan Nabi kata sholli qa'iman, solat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tak ada berdiri kau duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam, maka sebelah badan. So Nabi berikan dia cara tadi boleh berubah daripada satu keadaan berikutnya, dan makin ringan berdasar keadaan kepayahan yang dia ada. Tapi pada masuk akidah dia tetap tak ada boleh kita kata macam kalau tak setuju Allah Ta'ala tu esok boleh tak kita setuju dengan yang lain. Tak ada pindaan, tidak ada sebarang pengubahan berlaku pada akidah. Akidah tidak boleh berubah, biarlah masa berubah mana sekalipun. Kita boleh kata macam tapi dalam ramai orang tak percaya syurga neraka ni, rasanya patut kita tukar kot. Bagi kata tak apa. Itu adalah benda yang salah. Kalau dia kata tetap, akidah orang Islam terhadap usul akidah adalah tetap di sepanjang kurun sehingga berlaku hari kiamat. Dia tak akan berubah selama-lamanya. Ia merupakan akidah yang disepakati, tetap dan terjaga baik dari segi riwayah maupun dirayah. Maksudnya riwayah tadi sanad dia sampai ke atas, dirayah ni kefahaman dia, periwayatannya dan kefahamannya adalah terjaga, disepakati dan tak boleh masuk yang lain. Bahkan itu sebab kenapa bila ada orang datang dengan cara ilmu kalam ke, cara sekian ke, dia tak boleh tidak kena mengaku bahawa benda yang dia buat ni baru. Sebab tu pelik bila ada orang kata akidah Islam ni tak sempurna, melainkan setelah datangnya imam-imam ahli kalam. Habis tu para sahabat iman ni macam mana? Tabi'in ni macam mana? Golongan ini datang kemudian daripada
para sahabat tabi'in dan tabi'in. Macam mana boleh kita angkat mereka dan katakan mereka ni lah punca untuk akidah Islam ni selamat? Pelik kan? Dari janggal untuk seorang tu mengatakan. Tapi dalam masa yang sama, dalam masyarakat kita pun ada orang macam tu kefahaman dia. Boleh tak tahu Bukhari datang dulu ke, ataupun Abu Hasan Asy'ari datang dulu ke, dia tak tahu. Pakai serban besar tapi tak tahu. Tak ada teliti dia, dia kena ejek. Tapi kalau tak tahu cakap Allah Alam dah lah. Nanti saya cek balik. Dia keluarkan statement, lepas tu lah sikit cek balik. Pakcik ni Imam Bukhari dulu ke, Abu Hasan Asy'ari dulu ke, dia tak tahu. Dia tahu siapa dulu. Ni kepelikan. Tapi realiti dia pasal apa tak? Pasal ni akidah Islam ni sebenarnya dia sangat kukuh. Takkan boleh diubah. Sebab nak ubah, kita kena ada ubahan daripada atas. Tak ada ubahan dari sana, tak boleh kita ubah dekat sini. Lepas tu kalau nak sesat, kebiasaannya orang tu akan ambil golongan terkemudian sahaja. Terkemudian saja, ada up ke orang ni, ada barulah timbul. Tinggalkan yang atas. Saya ingat dulu macam kes waktu apa, kes Sayyidina dalam tasyahud, dan apa, Sayyidina Muhammad. Lepas tu alasan dia kata kalau tak ada pada dahulu, tak semestinya tak ada kemudian. Tak boleh tambah pada kemudian. Tak ada pada ulama Syafi'i asal, tak ada. Kemudian datang, kata boleh tambah pula. Ini pelik. Saya Imam Syafi'i tak pernah kata boleh sampai pahala kepada orang bacaan Quran. Datang seorang kata muktamad dalam mazhab Syafi'i, boleh. Sebab orang ni kata, orang tu kata, orang ni kata. Bila kita tanya mana sanad, tak perlu sanad. Kalau yang cakap tu Imam Az-Zuhri, Ibn Syah Az-Zuhri, dia dengan Nabi berapa jarak? Dia mati 128, 126 Hijrah. Maksud dia kalau ikut hidup tu, dalam pertengahan kurun 100 Nabi tu sempat dia dengan para sahabat. Disempat dengan para sahabat. So dia boleh cakap itu betul, layak lah. Bila sebut mursal, hadis mursal, maksud dia hilang sahabat. Tabi'in kata, Nabi kata. Tabi'in kata, Nabi buat. Itu mursal. Boleh terima. Ni awak ambil umat orang 600 Hijrah, kata Nabi kata. Sanad tak payah. Tak perlu sanad, orang yang alim. Gila ke? Saya tak faham kenapa. Tapi macam ni lah masalah dia. Sebab dia akidah lagi dahsyat. Kalau buat fake pun macam tu, apa lagi akidah? Awak perlukan kepada sanad. Bukan mencerita je, orang ni kata, orang tu kata. Tak ada sanad, mencakap je. Pelik. Kita tanya sanad, tak perlu sanad. Tak perlu sanad. Ini memang inilah amalan. Jadi macam tu, kalau kita dengar geng-geng apa Hadramaut baca Quran, Qul huwallahu ahad, ihdinas siratal mustaqim, Qaf jadi ga. Tak payah sanad. Sanad Quran tak perlu. Sebab apa? Sebab benda ni orang ulama-ulama dah setuju kata boleh. Ni saya tak faham kenapa. Tapi realiti dia, Islam ni alhamdulillah terjaga. Sebab tu siapa nak campur dengan Islam benda yang bukan daripada Islam, dia akan tersekat. Baik akidah, baik ibadah. Baik akidah, baik ibadah sebenarnya. Tak boleh orang tak tambah apa-apa. Cuma kecuali macam saya dalam ibadah tadi, keperbagaian atau masa, situasi, cara kita bermusafir dan sebagainya, semua tak akan mengubah sedikit. Boleh ada penambahan. Adapun akidah tak akan bertambah. Akidah tak akan bertambah, tak akan berkurang. Tak boleh kita kurangkan akidah, tambah akidah, tak boleh. Okey. Dan baik dari segi lafaz maupun makna. Lafaz atau makna dua-dua takkan ada perubahan. Disepakati, tetap dan terjaga. Ia dipindahkan daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain dalam keadaan tidak mengalami perubahan dan tidak juga penyelewengan. Bercampur aduk maupun keliru. Tambahan maupun kekurangan. Tak ada kurang, tak ada tambah, tak ada keliru, tak ada tak jelas. Semua sekali jelas dan terang. Ini akidah Islam. Terjaga. Puncanya adalah kerana ia datang dari kitab Allah yang tidak mengandungi kebatilan di hadapan maupun di belakangnya, dan sunnah Rasul SAW yang berdasar pada wahyu. Sebab dia tauqifi, bukan ijtihadi. Kalau dia ijtihadi berdasarkan kefahaman kita, dia boleh berubah. Lepas tu fake boleh berubah ikut keadaan pada perkara-perkara yang furuk, boleh bertambah hukum-hukum yang terbaru, macam contoh macam benda-benda tak ada zaman Nabi, boleh berlaku. Tapi pada masalah akidah takkan boleh. Sebab dia tauqifi, dia mesti berdasar pada nas. Tidak ada nas kata macam tu, takkan dikatakan macam tu.
Datuk Ibn Uthaymin bila diorang kata berkenaan masalah apa, masalah berkenaan dengan tajuk sifat-sifat Allah SWT, dia sebut dengan terang dan jelas. Dia tak ada dekat situ dia katakan berkenaan dengan perkara-perkara macam diandaikan oleh golongan ahli kalam. Kalau sekiranya otak dapat lihat, dia bertempat. Dia kata tak apalah kita bertempat, walaupun kita sendiri tahu bahawa dalam Quran, dalam sunnah tidak ada sebarang teks menafikan atau mengiyakan. Kita faham macam tu. Penafian juga apa, isbatan tidak ada. Sebut tempat ke sekian nak dengan lafaz tertentu. Tapi apa Allah isbat tadi, dia kita isbatkanlah. Walaupun dia kata kalau macam tu Allah ada sekian, walau dia kata berarah Allah punya arah, dia kata kita di atas, kita kata Allah tak, lafaz hadis tak dikata macam tu, tapi kita faham maksud dia. Entahlah, tu pelik kadang-kadang kita kata maksud dia ni, bila ambil bukan akidah yang betul, dia akan mula kelang kabut. Okay. Ia telah diterima oleh para sahabat dan tabi'in, generasi demi generasi, sehingga kepada imam-imam yang dapat petunjuk. Itu imam-imam yang 4 mazhab, imam-imam ahli hadis, imam ahli tafsir. Mereka itulah imam yang asal. Sebab tu pada mereka kadang-kadang jumpa amalan-amalan pelik. Jazakallahu khairan. Kau tumpah datang komputer aku ni. Bismillah. Maksudnya takkan ada kan, benda tu diterima satu demi satu sampailah ke bawah, tak ada masalah, sampai kepada imam-imam. Lepas ahli kalam ada masalah lain. Okey, sehingga pada zaman kita hari ini, baik dibentuk riwayah maupun dirayah, penyampaian maupun penulisan, semua sekali adalah sama, terjaga, terpelihara. Misalnya perbahasan golongan ahli sunnah mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, baik secara umum maupun secara terperinci, ia masih berada di atas satu nada. Buka kita ahli sunnah yang ikut manhaj salaf, semua serupa. Buka kata-kata ahli kalam, ada semua lari. Itu realiti dia. Ia masih berada di atas satu nada. Perbahasan mereka tentang kalam Allah, Al-Quran, makhluk ke tidak kan, istiwa, turun, melihat Allah, qadar, iman, syafaat, tawasul dan lain, kesemuanya diukilkan daripada para salafus salih, dari generasi 3 kurun yang terbaik. Semua akan balik ke situ, tidak akan pergi ke tempat lain. Itu realiti. Okay, baik. Tauqifiyah, ini balik pada tadi lah yang atas saya sebut tadi. Tauqifiyah. Okay, antara keistimewaan akidah ahli sunnah adalah ia adalah tauqifi. Tauqifi ni maksudnya apa yang kita temui daripada dalil sahaja. Itu yang kita akan cakap. Bukan ijtihadi. Ijtihadi maksud dia, lawan dia adalah kita rumuskan daripada kefahaman kita sendiri. Perumusan dengan kefahaman dengan ijtihad. Tapi kalau kita ambil betul-betul daripada teks, ada teks kita cakap, tak ada teks kita diam, itu panggil tauqifi. Tak ada yang cakap. Ahli sunnah tidak mengambil akidah mereka melainkan daripada acuan kenabian, iaitu Al-Quran Karim dan sunnah, bukan daripada logik, akal, rasaan hati maupun kasyaf. Kalau logik akal ni ahli salah, golongan ahli kalam lah. Kalau nak kata rasa hati ataupun kasyaf ni datang daripada golongan sufi. Kadang-kadang mereka sandarkan kepada apa rasa hati tu kuat, atau apa tersingkap dalam mimpi mereka. Itu yang dikatakan sebagai akidah atau kepercayaan mereka. Sebab tu diorang ni kadang-kadang kuat kepada tajuk mimpi, dapat ajaran dalam urut mimpi, tentang masalah mana betul masalah mimpi, bahkan ilham. So dia katakanlah wali tu tak tahu. Dia sentiasa buat macam tu. Jadi realiti dia kerana mereka punya sumber balik kepada situ, bukan balik kepada Quran dan sunnah semata-mata. Okay? Dalam hal ini Al-Asfahani, Rawi Asfahani menyatakan ahli al-haq menjadikan Alkitab dan As-Sunnah di hadapan mereka dan mengambil agama daripada kedua-duanya. Apa sahaja yang berlaku kepada akal mereka, akal fikiran dan lintasan hati mereka, mereka akan bentangkan kepada Alkitab dan juga As-Sunnah. Mana anything terlintas, dia tengok kitab dan sunnah, ada tak? Dia takkan gunakan apa lintasan hati tadi, atau lintasan hati atau terlintas atau fikiran akal, buah fikiran akal kepada menjadi sebagai satu sumber untuk agama. Mereka membentangkan kepada kitab dan juga sunnah. Bila ia bertepatan dengan kedua-dua sumber tersebut, mereka akan meninggalkannya
dan menumpukan pada Quran dan Sunnah. Kalau bertepatan dengan Quran dan Sunnah, sudah tinggalkan pendapat dia, rintasan hati dia, tumpu pada nas. Bukan kata betul juga rasa kita ni ada kebenaran daripada Quran. Oh, tidak. Mereka akan kata ambil yang Quran Sunnah yang ada, tinggalkan pendapat mereka. Abu Sulaiman Ad-Darimi pernah menyatakan, aku tidak dibisikkan sesuatu ke dalam hati, melainkan aku mencari sokongan dalil daripada kitab dan juga sunnah. Jika terdapat sokongan daripada kedua-dua dalil tersebut, ia akan diterima dan jika tidak, ia akan ditolak. Bahkan asas kepada benar atau tidak tadi adalah nas, bukannya logik, bukannya rasa, bukannya firasat, bukannya kasyaf. Itu pasal kita ni bukan selain daripada Nabi SAW atau para anbiya secara umumnya, kita ni ada qarin. Besar mana serban kita pun, kita punya qarin masih di kafir. Ustaz-ustaz sama je, mufti ke mana sama je, dia punya qarin masih lagi bukan Islam. Hanya Nabi SAW dan semua para anbiya, qarin mereka masuk Islam. Sebab tu kata-kata Nabi SAW tidak ada satu pun daripada keinginannya sendiri, tapi ialah wahyu yang telah wahyukan, bahkan menjadi syariat. Kalau tersalah pun ia untuk syariat. Nampak di mata kasar kita salah, Nabi tersilap, tetapi itu sebenarnya untuk menjadi pengajaran dan untuk umat. Macam Nabi haramkan madu ke, atau Nabi SAW terkerut muka depan Ibnu Maktum ke, Ibnu Umi Maktum. Kesemua tindakan tadi untuk datangnya wahyu. Tidak ada datang kosong. Tidak ada apa yang datang dari Nabi SAW, perbuatan atau perakuan atau sifat dan sebagainya, kosong daripada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hukum. Semua datang untuk hukum, untuk kita belajar. Hatta macam bila Nabi kata, aku hanya manusia, aku dengar, aku hukum. Barangkali seorang kamu ada kata-kata lebih sedap daripada saudaranya, dan aku hukum untuk dia hak saudaranya. Nabi cakap itu untuk bagi tahu pada kita, tak ada siapa maksum. Walaupun baginda adalah maksum, dan maksum Nabi SAW sebenarnya pada penyampaian agama. Adapun sebagai manusia biasa, tertidur ke, terlupa rakaat salat ke, walaupun kita tahu ia sebenarnya Allah Ta'ala jadikan bersalah untuk jadi syariat. Nabi terlupa rakaat, kita kata, aku tak pernah lupa rakaat, Nabi lupa. Jangan macam tu. So, Nabi punya untuk syariat, awak punya awak seorang je. Itu kena faham. Tapi ini kita kata, rasa hati tidak pernah dimenangkan ke atas nas. Walaupun kadang betul, macam tepat dia, betul lah rasa hati aku, walau betul, tapi yang benarnya adalah apa yang datang dari Quran dan Sunnah. Baik, tidak bertentangan di antara keistimewaan akidah ahli sunnah adalah tidak bertentangan dengan akal, aklaniyah, tidak ada bertentangan dengan akal. Akidah ahli sunnah masuk akal ni, masuk akal. Apa yang diberikan tu logik. Bukannya maksud dia kita kena tunggu logik baru kita terima. Tak. Tanpa kita terima pun dia tetap betul dan tepat. Betul dan tepat. Macam baru ni ada sekali dekat dalam kelas, tajuk lain, tapi tak siapa tanya soalan. Dia kata, apakah hukum untuk orang yang telah berkahwin tapi berzina? Benda tu pada masyarakat bukan Islam kontroversial, bunyi tu, so rejam sampai mati. Jadi bila dengar macam tu, dia macam, saya jawab lah, saya kata hukum rejam sampai mati. Lepas tu nak tahu kenapa? Satu part nampak macam tu. Cuba saya kata, cuba dia ada part pada kedudukan, kalau tengok pada orang tu saja, diri dia saja, nampak macam tak ada masalah. Tapi pada part dia membahayakan nyawa isteri dia, macam mana? Mana kalau dia suka tidur berpelesiran, kemudian dia ajak bini dia tidur, soalan bini dia boleh reject tak? Tak boleh. So, soalan bini dia boleh kena tak penyakit AIDS, gonoria, syphilis dan sebagainya? Boleh tak? Boleh. Bahkan dia perebak, kalau dia tidur banyak perempuan, benda tu akan spread dalam masyarakat. So dia adalah vektor yang patut dihentikan. Nak suruh henti macam mana? Potong kemaluan, kan marah pula. Jadi rejam adalah satu benda yang pasti. Bila sebutnya tu, zaman sekarang kan ni kan, feminism kuat. Bila cerita bab perempuan punya hak, betul Ustaz, saya setuju. Dan dulu tak terfikir. Tapi bila kita cerita macam tu, dia kata, logik lah. Pasal orang tu bahayakan isteri dia. Dia macam, isteri dia bahaya. Dekat situ masalah sebenar yang kadang orang tak faham bab ni.
Tapi bila kita kata apa Islam letakkan hukum tu, sangat-sangat masuk akal sebenarnya. Terutama dari segi akidah kepercayaan. Itu dari segi masalah hukum. Akidah lagi sungguh. Akidah Ahlussunnah tidak bertentangan dengan akal. Malah ia meninggikan akal. Syekh Islam Taimiyah telah menyatakan para nabi adalah maksum dan mereka tidak memperkatakan tentang agama Allah Ta'ala kecuali yang benar. Mereka takkan silap dalam menyampaikan agama. Dan terutama dalam yang agama sekali, yang pertama adalah akidah. So para Rasul takkan silap dalam menyampaikan akidah. Okey. Mereka tidak memindahkannya kepada orang lain, melainkan dengan penuh kejujuran. Tak dipindahkan maklumat tentang agama tadi kepada siapa kecuali yang penuh kejujuran. Takkan disorokkan, takkan diselewengkan. Ini pasal amanahnya para anbiya. Cuma kadang-kadang kita lihat dalam masyarakat kita ada yang golongannya rasakan para nabi tak sampaikan habis. Ada sebahagian bawa kat tok guru dia. Tok guru dapat, tok guru dapat. Sejelas sekali hilanglah. Keaslian agama tadi tidak sama lagi. Bahkan sebenarnya berdasar mimpi dia, bukan ajaran Nabi. Ini sering berlaku. Sesiapa yang mendakwa tentang para Nabi itu sesuatu yang bertentangan dengan akal yang sihat, dia sebenarnya seorang yang melakukan pendustaan. Hatta macam perempuan mana yang pelik tu, yang dia kata tak puas hati bila Ibrahim AS diperintahkan untuk sembelih anaknya. Diperintahkan melalui mimpi untuk sembelih. Mimpi para anbiya adalah wahyu. Mimpi kita tu bukan. Mimpi Nabi wahyu. So jadi Ibrahim AS nak melaksanakan, dia cakap pada anak dia, ini ara fil manam. Cakap pada anak dia, aku nampak dalam mimpi, anni azbahuka, aku akan sembelih engkau, fanzur madza tara, lihatlah apa pendapat engkau. Betul anak dia kata, qala ya abati ifal ma tu'mar, wahai bapa, aku buat apa diperintahkan. Engkau akan dapati aku ni orang yang sabar. Anak dia pula encourage bapak dia. Dia tak ada kata bapak dia apa gila ke, tak ada. Dia cakap betul. Saya diorang tahu, sama-sama tahu berkenaan masalah wahyu Allah Ta'ala tu bukan benda mainan. Dia Allah Ta'ala jadikan benda tu berlaku. Dia buat sampai hujung. Dia tak kata dah habis sembelih, dia letak. Waktu sampai dekat situ je Allah kata, qad saddaqta ru'ya, engkau telah benarkan akan mimpi. Dia nampak, dia pegang, dia nampak, dia baringkan anak dia, tapi tak slice lagi. Betul tak kata qad saddaqta ru'ya, engkau dah benarkan mimpi engkau sampai situ. Betul tak gantikan anak dia dengan sembelihan yang besar. Jadi realiti dia tersebut tak ada benda tak logik kat situ. Bahkan di situ ada panggil apa? Ujian. Kalau kita diuji dengan macam-macam, Ibrahim diuji dengan ketika tak ada anak yang lahir tu suruh sembelih. Nanti berapa jauh dia cintakan kepada Allah SWT. Itu sebenarnya patut kita faham. Datang geng lawyer bongok ni, dia kata macam, saya rasa kan ini tak betul lah. Macam mana Tuhan boleh suruh? Tuhan macam ni saya tak terima. Ini masalah yang jaga sikit. Sebab tak ada yang tak betul. Pada akidah tadi, tentang kepercayaan tentang Allah perintahkan, betul lah. Macam ada juga seorang ustaz, dia kata membunuh di atas nama Allah. Contoh macam kes masalah perang, jihad fisabilillah, atau berkenaan masalah potong tangan pencuri. Dia kata buat kecederaan di atas nama Allah. Allah yang perintahkan. Dia pula boleh pula kata macam tu. Bukan kita nak. Nabi sangat penyayang. Tapi bila Nabi SAW datang pada kes-kes masalah hukum, dia tetap akan laksanakan. Sebab ada sahabat tu kata, ya Rasulullah, aku hadiahkan dia benda curi dari aku tadi, kain. Aku hadiahkan, aku maafkan. Nabi kata ujung tu, Nabi kata, halaka qabla ma ataitani bihi. Kenapa kau tak maafkan dia sebelum kau bawa dia datang jumpa aku? Aku dah sampai dekat aku tak ada patah balik dah. Nak bermaafan sebelum sampai ke mahkamah. Sampai mahkamah, aku tak boleh kata macam Tuan Hakim tolong ampunkan, tak boleh. Takkan boleh. Sampai ke mahkamah, pelaksanaan terus jalan. Nabi pun tak boleh patah balik. Itu realiti yang banyak orang tak faham. Pasal ini adalah akidah. Allah telah perintahkan, takkan nak kita boleh bagi ni lepas, yang ini pun kita lepas, ini pun kita lepas. Betul, kami ingat waktu kat Yaman, ada seorang syekh ni datang, dia tanya soalan. Dia kata, okey, kalau orang tu mencuri, cukup syarat, barang tu lebih daripada 3 dirham, dia curi, dia pecah masuk pada tempat orang berkenaan, bukannya dia lapar, cukup syarat. Adakah kita potong tangan dia ataupun kita bagi lepas dulu untuk masa akan datang? Maksud dia kita first offense dalam bahasa Inggeris dia. Mana first offense ni, orang tu boleh diampunkan, mahkamah boleh lepaskan, bagi gantian lain daripada hukum yang sepatutnya. Tu dia tanya soalan. Semua budak senyap.
Memang dalam kepala kita, takkanlah Islam terus buat sekali, kedua buat terus kena. Dia kata ya, potong walau pertama kali. Sebab tu kerana pewartaan macam sekarang dadah dekat Malaysia. Adakah kalau awak buat dadah buat pertama kali 1 kilo dilepaskan? Mana ada? Mana lepas? Terbukti memang awak buat walaupun pertama kali, dia akan hukum. Tu realiti sebenarnya. Yang kadang-kadang kita ikut logik, kita ada idea, tapi ikut pada akidah kita, pada perintah Tuhan, tak boleh kita main-main. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Okey. Hal tersebut dia kata kerana pertentangan tersebut timbul disebabkan oleh dalil-dalil akal itu sendiri yang tidak sarih dan tidak sahih. Macam itulah dia persoalkan kepercayaan, dia persoalkan tentang Allah Ta'ala, persoalkan tentang sifat Allah Ta'ala. Dia persoalkan, sedangkan Nabi, para anbiya tak pernah ajar selain itu. Contoh macam Allah di atas. Kata Musa ajar benda yang sama. Sebab tu Fir'aun nak bina bangunan tinggi nak intai Tuhan Musa. Aku rasa dia tipu. Kan dia kata pada Haman, bina Ibni Sarhad, bina untuk aku biar bangunan tinggi, aku nak intai kepada Tuhan Musa, la'ali at-tali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Aku rasa dia tipu ni. Percubaan dia bina tu untuk intai, sebab Musa kata Allah di mana-mana. Tak kata faham lagi, mesti ke atas lah. Sebab tu dia bina bangunan ni atas, bukan korek lubang masuk bawah tanah. Kenapa nak tengok Tuhan Musa dalam tanah? Tak cakap macam tu. Semua para anbiya berikan benda yang sama. Tak ada siapa je cakap yang lain. Tapi tiba-tiba orang gunakan akal dia. Dia kata, tapi Ustaz, kalau dia dapat lihat, dia bertempat, dia makhluk. Sebab dikuasai masa dan tempat, maka dia makhluk. Itulah automatik macam tu. Semuanya kerana apa? Kerana logik akal. Bukan sebab kerana apa dibawa oleh para anbiya tu benar. Dia pula persoalkan lagi. Ini bahaya kan sebenarnya. Okey, seterusnya, sesuai dengan fitrah. Akidah Ahlussunnah ni adalah sesuai dengan fitrah. Akidah Ahlussunnah merupakan akidah yang sesuai dengan fitrah. Ini fitrah kejadian manusia, Allah Ta'ala ciptakan manusia di atasnya. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Rum ayat 30, Allah Ta'ala nyatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu kepada wajhaka lid-din, kepada agama hanifan, tulus, yakni tidak menyekutukan Allah Ta'ala, dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha, dia fitrahkan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, tiada bertukar ganti bagi ciptaan Allah. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, yang tulus, yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Menurut Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para makhluk berdasarkan pengenalan dan tauhid terhadap dirinya. Ya, memang semua kita ni sebenarnya pada asasnya kita faham tentang Allah Ta'ala. Yang saya boleh ceritakan, itu kita boleh nafikan mana bukan Allah. Kita boleh nafikan. So bila kita lihat contoh macam Ahmad Didat rahimahullah, dia kata golongan orang-orang Afrika dekat dalam hutan dekat Afrika pun, mereka ada konsep tentang ketuhanan yang mereka reject siapa yang ada di opposite sifat ini. Contoh macam bila dia kata bila missionaries Kristian tawarkan Kristian kepada orang-orang Afrika, diorang tanya soalan, Akhenaten, mana Tuhan kau ajak ni ada lubang dubur tak? Akhenaten, dia tanya soalan tu je. Sebab tu diorang sembah batu kayu yang takkan berubah. Kalau yang lain ni manusia ni pergi tandas, awak nak terima Tuhan masuk tandas ke? Tak boleh terima, tak boleh masuk akal. Sebab tu bila Allah Ta'ala berikan apa kepada kita logik ataupun kefahaman, tak boleh ada banyak Tuhan, mesti satu saja. Kalau ada banyak, binasa alam. Semua Allah Ta'ala berikan benda ni. Sebenarnya fitrah kita faham tak boleh ada Tuhan macam ni. Macam tadi macam berkenaan contoh macam macam Isa bin Maryam dan mak dia kan adalah manusia yang benar, tapi dalam masa sama diorang kata Tuhan. Jadi Allah Ta'ala kata kana yakulan ta'am, mereka dua dulu makan makanan. Allah Ta'ala bagi tahu tu je, mereka dua dahulu makan makanan. So dia kata habis makan makanan macam datang kat situ jadi masalah dia bukan Tuhan. So lepas makan makanan nak pergi mana? Kira dan syurga betul tak ada tandas. Lambatlah.
pergi jamban. Boleh terima ke Tuhan pergi jamban? Itu yang Ahmad Didat kata tu. Orang Afrika bertanya, Akna tu mana tu? Ada lubang dubur tak? Kalau lubang dubur dia tak nak terima. Kalau ada lubang dubur dia tak nak terima. Sebab bagi dia Tuhan dia mesti tak boleh bersifat macam itu. Mana di opposite kepada kekal abadi, di opposite kepada tempat sandaran. Kalau dia hilang nak minta tolongan dia, kejap-kejap dan jamban. Fitrah kita boleh terima. Juga macam saya katakan tentang mentol, ingat tak saya sebut tentang mentol? Bila kita pandang mentol ni, kita automatik nafikan. Pakcik tukang baik kasut dekat Kota Damansara. Kalau saya kata yang buat mentol ni, lampu mentol ni adalah pakcik tukang kasut dekat Kota Damansara, Seksyen 6. Boleh terima? Boleh terima. Sebab kat sini masalah dia, setiap yang dicipta atau ciptaan tadi, dia beritahu sifat pencipta dia walau tak bercakap. Automatik dia akan ada link. So kita akan nafikan, tak boleh ini, tak boleh ini. Alam semesta ni punya besar, diri kita sendiri semua bukti sebenar. Mana yang bukan Tuhan ni semua dinafikan. Ini fitrah yang tak jadikan dalam diri kita. Betul Imam Ibn Katsir kata Allah SWT menciptakan para makhluk berdasarkan pengenalan dan tauhid terhadap dirinya. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrati. Semua anak dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu, maka dua bapanya lah yuhawidanihi, meyahudikannya, au yunasiranihi, atau menasranikannya, au yumajjisanihi, atau majusikannya. Maknanya semua kita di atas Islam. Ini yang sebut dulu, apa, fitrah ni adalah Islam, bukan suara hati. Kalau tuan-tuan ikut, siapa pernah ikut di SQ, fitrah Allah ni suara hati. Suara hati. Dia kata kalau sekiranya kita nampak bunga cantik, semua orang tengok happy. Lepas tu nampak ada orang ambil bunga tu rampas, ramai-ramai buang, semua marah. Siapa yang marah? Dia nak kata Allah lah. Dalam diri kita ni ada dia. Tapi jahat juga lah saya waktu Ari Ginanjar datang Malaysia dekat Flamingo Ampang. Dia buat apa satu session, tanyakan pada pengasas CSQ, tanyakan sendiri kepada pengasas CSQ. Saya bangun dah tanya. Saya kata kalau Pak Ari kata macam tu, Quran dah kata dah, hadis Nabi dah sebut, fitrah itu adalah Islam, bukan suara hati. Tapi Pak Ari kata macam tu. Habis kalau kita letak orang pergi telanjang depan ni, semua steam, semua orang ni terangsang nafsu. Suara itu Tuhan juga ke? Dia macam, ini suara-suara baru berdebat, dia kata. Tapi lepas tu tak bagi saya bangun dah. Memang lah, kita nak bangun lagi. Yang lain semua puji manjang, baguslah apalah. Nenek saya bangun, saya bantai tu, dia pun marah. Sampai orang kata, cik, Ustaz tolong hormat majlis. Lah, korang masuk majlis kita, orang siap nangis, kita bagi mikrofon lama kot. Bila kita buat program untuk penjelasan, dia bercakap tu siap nangis. Tak tarik mikrofon, bagi habis nangis. Kita pegang mikrofon sekejap dan berlupu. Kenapa? Kata nak tanyakan pada pengasas CSQ. Tapi dia orang punya kesesatan kat sini. Dia ambil ayat Ar-Rum 30 tu, kemudian dia terjemahkan kepada fitrah Allah adalah suara hati. Sedangkan kita, fitrah Allah tu adalah Islam, berdasar hadis Nabi SAW. Ini kena faham betul. Jangan kita tipu pula dengan orang. Ya. Soalan naif daripada budak umur 10 tahun kan, berdasarkan hadis ni. Dia kata dia ada kawan dia Kristian. So kesianlah kawan dia ni lahir Kristian, lahir family Kristian. So macam mana keadilan tu? Macam mana kita jawab? Okey, semua manusia diberikan oleh Allah Ta'ala ke tiga benda, tiga alat. Tiga alat Allah berikan pada kita, pada semua orang, yang kafir ke, yang tak kafir ke, dan sebagainya, agama Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke, Allah Ta'ala bagi tiga alat. Macam kita ada tiga alat. Tiga alat tu Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat 78. Allah Ta'ala nyatakan, wallahu akhrajakum, Allah yang keluarkan kamu, min butuni ummahatikum, di perut ibu-ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Kita keluar perut mak kita tak tahu apa. Bahkan boleh kata agama pun tak ada lah. Tahu tak kata apa? Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Tapi dia jadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan hati, atau fuad, hati atau akal untuk memikirkan. Dan Allah sebut lepas bagi tiga alat tadi, la'allakum tashkurun, moga kamu akan bersyukur. Kenapa?
So, benda ni ada soalan pernah timbul. Ada orang tanya saya, dia kata dia ni researcher dekat UM. Dia berlakon jadi Muslim, kemudian dia pergi kumpul data. Jumpa dengan saya dekat section 6 waktu tu, dekat apa yang pakcik yang ada Ayub, yang apa yang pakcik yang buat makan apa kambing bakar kat rumah dia. Section 8 ke? Section 8 kot, seberang daripada Roselle. Jadi makanlah dekat situ. Makan di situ. Dia kononnya yang researcher ni, dia nak cari bahan, macam dia nak linkkan antara Islam dengan Hinduism. So, bagi dia kata lepas kajian dia dapati semua nabi-nabi dalam Islam adalah dewa-dewa dalam Hindu. Nabi dalam Islam tapi dewa dalam Hindu. So jadi bagi dia macam nak kata pada orang Hindu, Muhammad ni cambungan kepada dewa-dewa. Saya kata tak boleh. Saya kata itu kan cara dia, sebab kita semua para anbiya adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan, dan tak dituhankan, saya kata. Jadi kita orang bahas lama kot. Last kali dia bunyi, dia cakap ni, dia kata is God making jokes, Tuhan buat lawak ke, dia kata. Dekat India 1 bilion orang lahir-lahir nampak berhala, then suddenly kita suruh masuk Islam. Macam cakap lah, dia lahir nampak berhala, kita kata dia kena masuk Islam. Tuhan buat lawak ke, dia cakap yang tu. Saya kata kebetulan saya kat Yaman dulu jumpa seorang kakak ni. Kakak ni anak Sami, Hindu dari Kelang. Dia datang Yaman, dia dah tua lah, dah berumur. Anak 2 orang. Suami dia kedua tu Muslim. Tapi baguslah, suami dia actually korbankan, jual tanah sebagainya untuk bini pergi belajar. Sanggup pergi sampai ke Yaman. Tapi cerita dia akak ni cakap, akak ni cerita balik macam dia masuk Islam. Dia cerita waktu dia mula kecil, umur 5 tahun. Bapak dia Sami, buat patung, masuk nyawa dalam patung, sembah patung. Ketika umur 5 tahun dia cakap pada bapak dia, Bapak buat Tuhan. Bapak masukkan nyawa dan Tuhan. Ni suara dia sendiri, sebab ketika tu dia ditemu ramah oleh televisyen Yaman untuk jalan menuju hidayah. So dia tak boleh cakap Arab. So geset tu orang bagi saya terjemahkan. Jadi dia kata bapak buat Tuhan. Bapak masukkan nyawa dan Tuhan. Kenapa bapak sembah Tuhan? Kan bapak lagi baik dari Tuhan. Bapak dia marah. Umur dia 5 tahun. Saya kata dengan budak yang researcher tadi, kalau budak 5 tahun boleh sedar, takkan kat India 1 bilion semua bangang, saya kata. Betul tak? 1 bilion tu ada saintis roket, ada saintis nuklear, ada sekian pakar matematik yang Syakutala, yang dia orang apa, mathematician. Dia jadi macam matematik. Sebut dia apa, dia bercampur tolak bahagi perempuan. So diorang ada banyak genius kat situ. Takkan semua tak jumpa jawapan? Jadi budak researcher ni kata dengan saya, kenapa you defend God so much, dia kata. Sebab dia muka dia mengaku dia Muslim kan, saya gelak. Dia macam pula, dia kata. Tapi saya buat tahu dia tak Islam betul lepas tu. Sebab lepas tu budak yang bawa jumpa saya tu, dia kata Ustaz Lee sebenarnya bukan Islam pun, dia buat Islam. Memang dalam kad dia bagi saya pun, kad tu bukan kad dia masih lagi namakan Islam. Tapi apa bayangkan, kalau budak 5 tahun boleh faham, kenapa orang tua tak faham? Budak 5 tahun, akak tu kata dia 5 tahun kita cakap dengan bapak dia benda tu. Dan dia berbesar dalam keluarga Sami. Dia tengok semua perbuatan bapak dia. Dia kata macam tu. Saya kata kalau macam tu, takkan kat India seorang pun tak sedar. Siapa kata tak adil? Allah bagi kita penglihatan, pendengaran dan akal. Kalau kita guna dengan betul, ayat tadi kata la'allakum tashkurun. Moga kamu dengan 3 alat tadi kamu akan bersyukur. Confirm orang takkan syukur kalau dia gunakan betul. Tapi oleh kerana tak guna dengan betul, apa kata ni pasal budak tu main-main. Kalau budak 5 tahun, apa benda dia main kan? Macam anak saya 5 tahun kan, melukis lah, sekian lah. Tapi cakap dia cakap dia logik juga. Dia cakap benda logik yang kita kata macam betul lah, abah salah, abah tengok salah juga pada anak. Pun tahu lah dia kena banyak kali dengan anak dia. Realiti dia macam tu. So budak tu faham. Itu macam kita kata lahir Kristian, takkan dia tak sedar, dia akan ada peningkatan. Takkan tak nampak. Bila nampak tadi soalan, bila nak tukar? Sebab tu Allah Ta'ala maha adil. Tak ada siapa tak faham. Tak ada siapa yang tak faham. Hanya orang yang degil saja. Kalau kita macam tadi kan, kau dah buat Tuhan, lepas tu kau letak rantai kalung subang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran akhir surah Yasin, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka ambil selain Allah Ta'ala Tuhan-Tuhan. Moga-moga mereka dengan Tuhan-Tuhan tadi mereka akan dibantu.
Allah Ta'ala jawab, la yastati'una nasrahum, mereka tak mampu tolong orang-orang tersebut. Wahum, dan mereka pula lahum, untuk Tuhan-Tuhan tadi, jundun muhdharun, tentera yang berkawal. Daud letak subang emas, rantai emas, boleh jaga diri sendiri atau awak jaga? Atau minta dengan dia pertolongan? Bijak lah tu. Anak tengok pun faham. Siapa tengok cerita Singgam yang Tamilnya, bukan yang Hindustannya. Cerita Tamil best. Okay. Yang first one tu memang tajuk ni, ada orang curi rantai pada patung, pada berhala. Hero polis datang, koyak kereta, dia tarik. Singgam. Serius. Kalau tengok situ, macam mana kat situ dah potret awal-awal lah. Kalau diorang ada akal, diorang kata, kita minta tolongan dia kan, dia tak tolong dia sendiri, macam mana nak tolong kita? Sangat simple sebenarnya. Sebab tu nak tak nak je sebenarnya. Bab Islam ni, bab mencari kebenaran ni, nak atau tidak. Sebab tu kadang-kadang pada masyarakat yang tidak mahu Islam ni, dia isi kekosongan persoalan-persoalan tadi dengan hiburan, sukan, sport and entertainment, isi penuh-penuh. Yang gila bola, bola. Dia kasi buang bola lah, sport. Kalau kat sana adalah rugby dia, African football. Kalau kat sini mainan sekian, kat sini mainan sekian, dia penuh kan. Sebab orang akan, kalau tak ada benda tadi, seriously manusia jadi gila. Manusia di barat dah gila dah, lagi teruk gila dia. Sebab diorang tak ada pengisian. Kita tahu benda tadi, diorang tengok macam buat apa, macam mana boleh Tuhan ada masalah. Tu realiti yang kita kata sebenarnya bukan tak diberikan, dah diberikan. Cuma masalah sedar tak sedar. Semua orang diberikan. Hatta kalau orang tu masuk, dia balik satu hari je, hari ni dia balik, besok dia mati, dia gimana? Syurga neraka? Kalau dia bukan Islam, dia balik satu hari, lepas tu dia mati, syurga neraka? Neraka. Nabi nak cakap was-was kan? Sebab apa? Sebab realiti dia memang itulah janji Allah Ta'ala. Allah kata, innal ladzina kafaru, semua orang kafir, wa matu wa hum kuffar, mati dengan mereka kafir, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in, mereka itulah ke atas mereka laknat Allah, para malaikat dan juga manusia seluruhnya. Ayat 60, 160, 161, 162, satu Baqarah. Tengok ayat tu. Awak cakap apa lagi? Betul kata, tapi ustaz, satu hari je pakcik yang tu masuk Islam, umur 69 tahun. Kami ada dekat Al-Khadim seorang pakcik ni, uncle ni, datang kelas rajin, serius, tapi dia masuk Islam umur 69 tahun. Itu 69, dia dah masuk 4 tahun. Nah, sekarang umur dia 74, 73. Sumpah, 73 tahun, 4 tahun lepas dia masuk Islam. Tapi memang dia punya pemikiran tu pelik sikit lah. Cara cakap, dia tanya soalan kan, agak pelik. Sampai kan geng-geng masjid dekat Kelana Jaya tak sanggup hantar kat kita. Dia tanya soalan bukan. Dia sendiri pun tahu soalan dia provokatif, tapi dia mengaku. Tapi dia kata dia nak tahu. Yang ada saya cerita pasal dia kata Tuhan tak adil kot, dia kata. Sebab Tuhan bila saya masuk Islam, I kan revert to Islam, convert to Islam, dia kata dapat buku baru, semua dosa kena buang. Tapi yang ni lama dah Islam, banyak dosa tak dihapuskan. Dia kata Tuhan tak adil dia. Saya kata kan tak adil, Tuhan kesian kat pakcik. Macam saya cakap dengan dia lah, Tuhan kesian pakcik sebab pakcik banyak sangat ada benda jahat. Jadi tak ada benda baik. Dia walaupun ada jahat baik, dia ada baik, dia ada lagi, boleh tampung lagi. Pakcik tak ada dah, nak tunggu sikit lagi umur, nak kejar kebaikan, tak sempat. So habis semua sekali. Allah Ta'ala buang, bagi buku baru. Ini belas kasihan. Dia diam lama. Dia kata, so God is, dia kata it's wrong to me to say God is not fair. Saya kata tak boleh cakap macam tu. It's for you sebenarnya. Pasal pakcik baru buka buku. Kawan ni 40 tahun dah solat, takkan sama dengan pakcik. Tapi kadang-kadang boleh macam ni kan, orang-orang yang macam ni, dia nak tahu. Tapi soalan-soalan dia tanya, alamak, kena kat orang Melayu yang tak faham bahasa, tak reti jawab, terajang kot. Serius.
Macam dia cakap tu, waktu first time dia cakap dengan saya, dia kata I think Ustaz, dia kata bukan, I don't want to say untuk ubah Quran, dia kata change the Quran, maybe you can amend the Quran, pindah-pindah. Tak, tapi dia cakap tu, saya kata macam ni, dalam Islam ada benda yang boleh pindah, boleh tak boleh pindah. Benda-benda tentang muamal harian, buying, selling dan sebagainya, kehidupan kita, banyak kenderaan apa, itu boleh pindah. Tapi masalah akidah, masalah ibadah, ini tak boleh pindah suka hati, saya kata dengan dia. Benda tu dia dengan sawabit, ada mutaghayyirat, ada berubah, tapi ada yang sawabit, saya kata. Kita terangkan dia lah, tapi kena sabarlah. Memang dia cakap tu, memang dia cakap tu agak provokatif, tapi realiti dia memang bila dia masuk Islam tu dia follow. Alhamdulillah, lepas saya cakap tu, dia ada satu audio kawan kita yang jaga NMC, ni Muslim Community, kata dia datang jumpa kawan tu, dia kata now I believe that Quran is complete. Dia kata Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah lah. Kalau dia bengang, dia lari tinggalkan kelas, tak apa, satu benda masalah juga. Tapi uncle tu bagus, dia memang 70 lebih, 73 datang kelas lagi, bawa backpacknya tu, datang gedik-gedik masuk kelas. Tapi jangan biar dia buka mulut. Buka mulut ni siap. Kalau buka mulut memang siap, kelas jadi panjang. Elok-elok boleh berhenti 5 minit lagi nak berhenti, tambah setengah jam. Itu contoh. Jadi macam kita kata dari segi asas dia, memang tajuk tentang fitrahnya Islam tu dalam hati manusia ni semua faham. Saya lah cakap saya. Even ada seorang kawan dengan seorang ni kita kenal, dia kata saya kafe dulu, dia kata saya terlintas dengan kepala saya macam-macam soalan, dia kata, cuma saya tak layan. Dia ada soalan tu tapi tak layan, dia ignore. Tu saya kata sport and entertainment ni antara dua habuan paling besar. Entertainment ni macam-macam lah. Macam kita kat Malaysia ada pertandingan nyanyi lah, pertandingan inilah, pertandingan itulah, pertandingan tu, dia benda tu entertainment, untuk hiburan. Kemudian yang sport tadi, yang jadikan sebagai benda mingguan, orang tunggu bila nak menang, siapa lawan. Orang menang, orang lawan, kau tak dapat apa pun unless kau masuk judi. Kan serius? Kalau siapa menang, macam Piala Dunia, siapa Brazil menang, bukan bertukar benda pun. Ada orang kata ini untuk kesatuan, kita bersatu di atas nama permainan sukan. Lepas tu time Islam punya kena bantai, dia diam, tak ada benda pun. FIFA tak bagi pun bendera. Time benda lain boleh pula. Time Ukraine tu boleh pula dengan Rusia. Kenapa yang time ni tak buat? Awak ni macam ngek kan, nyampah kan saya tengok. Bila saya cakap itu, ada orang kata ini untuk kesatuan. Satu apa bendanya? Sport untuk kesatuan. Sebenarnya inilah dia pengisian paling utama. Perhatikan keliling awak. Yang manusia ni boleh dilalaikan balik kan. Kadang dia entertainment, sitcom mingguan. Perempuan kadang cerita Korea kan, minggu depan 2 episod. Ini 2 episod. Jadi kadang dulu dia bantai 30 episod. Gila menunggu, tak habis-habis tengok. Apa Winter Sonata tu 30 episod. Dan Janggung 50 episod. Saya kakak ramai. Kakak saya ramai, adik ipar saya ramai, perempuan. Apa tak tahunya. Tapi Dan Janggung tu bukan lagi cerita lucah, cerita bab tukang masak. Dengan tukang masak Korea kan, legenda tukang masak. 50 episod. Kalau kakak tengok tak boleh berhenti lah, saya cakap. Sejam kan. Jadi benda ni kalau perhatikan balik, ini yang diselitkan. Tengok berita kita jam 8 sampai 9 tentang musibah umat Islam. Lepas tu sambung dengan mari berdansa lah, gegag berganza lah, family duo lah, sebagainya. Semua tu selit. Bola lah, apalah, inilah. Jelas sekali awak kan ada peluang untuk lari daripada sibuk nak berdoa, sibuk untuk kerisauan. Tak ada. Yang dia kata bila benda tu entertainment ni masalah dengan sport diselit-selitkan. Pada masyarakat barat memang itu agenda utama. Dibuatkan benda tu dibesar-besarkan, jadikan macam perpindahan pemain bola tadi, puluhan juta euro, berjuta duit. Kita kata benda dia buat senang bola aje. Tu kenapa ada kebaikan untuk kita ke? Tak ada pun. Anak kita sihat? Tak juga. Bini kita sayang kita? Tak juga. So apa benda? Harga beras turun? Tak juga. Minyak turun? Tak juga. Betul yang awak pergi follow buat apa? Pasal tak dia punya obses manusia tadi sebenarnya untuk hilangkan perasaan fikir besok nak mati nak jawab apa bekalan aku dah bawa dah sekarang. Itu yang dipotong sebenarnya tanpa kita sedar. Saya kalau naik bola tu tengok satu benda je, gaduh.
Kawan-kawan saya dulu kalau kata kat Yaman, saya tengah duduk bilik lain, dia tengah tengok bola. Lepas tu tiba, Li, gaduh. Saya datang. Itu yang menarik. Yang lain tak menarik. Bola tu itu kadang ni lah. Bola tu bulat. Apa ingat? Baik. So jelas macam tadi macam anak kita pun sebenarnya kalau ikutkan dia tahu benda betul salah. Cuma masalah sekarang ni kita guide ke mana. Akak tu alhamdulillah akhir ni dia masuk Islam. Itu pun lepas dia jadi nurse pakar. Dia membesar sebagai seorang bukan Islam, masuk sekolah, universiti sebagainya. Sampailah dia jadi nurse pakar, keluar sebagai nurse pakar. Dekat situ dia jumpa suami dia yang Muslim dan dia jadi Islam lepas tu. Nak cerita kan. Tapi dia simpan apa benda soalan di umur 5 tahun tu dalam hati dia sepanjang hidup dia. Bapak dia kata jangan cakap lagi. Tapi dia faham. Takkanlah awak buat Tuhan, awak masuk nyawa tu awak bersembah buat apa? Benda ni kalau ikutkan pada zaman Omar sendiri pun dia buat tamar, susun jadi berhala. Lepas tu lapar dia makan. Kan tak dia in the end benda tu sangat-sangat kita panggil apa? Sangat-sangat fitrah. Manusia dalam hati dia tahu benda salah. Sangat tahu salah. Macam orang dalam kubur, biar geng-geng sufi minta dalam kubur. Kan kenapa minta dalam kubur? Dia minta malaikat yang hidup. Daripada Tuhan tolonglah kami, bantulah kami. Baik tulis sebelah, bang jadi naik zuhur subuh kan, saya ada hajat ni, beritahu tolong sampai kepada Allah Taala. Baik macam tu. Kata kasyaf. Sembang dengan malaikat. Sembang dengan jin ni buat apa? Tahu tak? Kadang-kadang saya bukan nak buat lawak ni macam orang kata ustaz ni perli melampau-lampau. Dah bongok sangat. Terpaksa saya cakap yang tu dah macam mana? Dia kata jangan bagi sikit, dia nak kita bagi habis. Dia nak sangat bagi lagi. Kau setakat tak habis ni Pagi subuh naik, turun yang siang, asar yang siang naik, turun yang malam. Dan orang tanya, apa hamba aku buat? Kau datang dia buat apa? Selitlah doa awak. Kenapa kau golek-golek kat kubur tu? Cium mata nisan tu kenapa? Pelik ke? Tak faham. Okey. Syumul, menyeluruh. Akidah Islam atau akidah Ahli Sunnah adalah akidah yang syumul, yang menyeluruh. Ia merangkumi ke syumul ibadah, yang merangkumi nama-nama segala apa yang dikasihi oleh Allah Ta'ala dan diridai, yang melibatkan perbuatan zahir maupun batin. Maksudnya anything yang relate. Kita kata tauhid kita ni dia menyeluruh hatta kepada tajuk ibadah yang kita buat. Macam keseharian kita ni, kita bercakap, kita memandang, kita mendengar, semua sentiasa ada relate dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda. Bahkan itu waktu kita katakan ibadah tu adalah apa yang Allah Taala suka dan redha kita buat, itu ibadah secara umum. Ini Allah Taala suka kita buat. Jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang bapa, sebagai seorang kawan, sebagai seorang anak. Allah Taala suka. So semua jadi ibadat. Cakap benar, ibadat. Amal ma'ruf nahi munkar, ibadat. So tak ada benda yang limited kepada dalam kuil saja ke. So jadi akidah Islam tadi meliputi kehidupan. Lepas tu benda yang kita kata menarik, yang kita kata kat sini kat Malaysia ni kita cerita, orang tak macam ni sangat mungkin. Pasal kita masyarakat Muslim, kita mungkin jumpa orang yang takut Tuhan tu berkali-kali. Saya tadi ada dekat kami agak hadir seorang orang daripada Jerman. Saya cerita dengan dia tentang apa yang jadi kat Yaman dulu, tentang apa yang telefon kawan kita hilang. Kemudian kawan seorang lagi telefon, driver tu angkat. So dia kata, ini telefon kawan aku. Mula driver tu kata, mana ada aku bawa beli. Kawan ni kata, tak apalah macam tu, jumpa depan Allah. Datang hantar balik. Terkejut dia. Bagi kita biasa dengar orang takut Tuhan tu adalah kadang-kadang kita jumpa dalam setahun sekali. Setahun sekali kan. Nampak benda ni tinggalkan. Kita nampak lah pada masyarakat kita, pada Muslim. Bagi masyarakat bukan Islam tak nampak. Kita dengar lah peraturan lah benda. Dia kata kat Jerman tak ada lah, tak aman lah. Kau letak handphone kau atas meja, hilang lah lagi orang curi. Mana ada dia sebut. Bila kita cerita tentang takut Tuhan tu, dia kata dahsyat, diorang takut Tuhan. Saya kata miskin tapi takut Tuhan. Kalau kita pergi ke bank, duit keluar kira macam ni, tak ada siapa datang wang atau nyawa. Padahal diorang senjata bersepah. AK-47 dalam rumah paling kurang 2 pucuk. Pistol hadiah untuk anak, cukup umur balik.
Hadiah dia pistol. Budak tu datang solat hari raya, turu gini ha. Pistol kiri kanan, turu gini ha. Allahu Akbar. Serius. Ini kat sana macam tu. Mana bila anak tu cukup umur bagi pistol, bapak bagi pistol. Tapi tak adalah pula dia gaduh kawan dia ambil pistol tembak kawan dia. Memang benda tu realiti. Pasal takut Tuhan tu ada. Sebab itulah tauhid tadi. Atau akidah tadi, yang akidah kita tentang Allah Ta'ala, tentang sifat dia, tentang af'al dia, semua tu menyebabkan kita jaga tindakan kita. Bukan hanya setakat kata Tuhan itu ada. Tuhan itu ada tu, itu bukan tajuk. Orang semua bukan Islam pun setuju dengan tajuk tersebut. Tapi yang tidak mereka jadikan adalah merangkumi Tuhan tu ada pada kehidupan mereka. Perbuatan mereka, kata-kata mereka, pandangan mata mereka, pandangan telinga mereka, langkah kaki mereka akan diadili balik oleh itu masalah. Yang tu orang tak ada. Sebab tahu Tuhan itu ada, hatta musyrikin Mekah tahu Tuhan itu ada, Allah itu ada. Maka mereka sebut nama bapa Nabi, nama dia apa? Abdullah. Allah mana lagi? Allah yang sama lah. Cuma yang tak ada pada mereka adalah menyeluruhnya, syumulnya tauhid tadi atau akidah tadi kepada kehidupan. Bab jual beli ke, bab muamalah ke, tak ada, tak masuk. Macam kita separuh kita lah, ni yang bincang agama, kita bincang politik. Sama lah bincang politik pun nanti agama. Tak bila politik boleh keluar dari agama. Tajuk masalah kita berat sebelah kerana nak menangkan kumpulan kita, tajuk lain. Tapi masalah asal, mana pula dalam politik tak ada agama? Halal haram mana tak ada? Berjalan. Dia bukan agama ni macam Tuan Guru Aziz sebut. Dia kata bukan selipar jamban, terumpah jamban, pakai bila masuk jamban, masuk masjid tinggalkan. Dia bukan macam tu. Memang betul lah, jangan masuk dapat terumpah jamban masuk masjid, terajang dia orang nanti. Tapi jangan buat agama macam tu. Agama ni merangkumi kehidupan kita di mana kita berada. Bukan hanya setakat ketika dalam masjid, bukan dalam kelas agama saja. Jadi turun berkedai bamak bawah, ingat agama tak masuk dah. Tak ada, Ustaz Adli kata tak boleh. Tak apa, ni kita dalam kedai mamak, bukan dalam kelas agama. Buat pasal lah. Itu faham realiti dia. Jadi dia kata ibadah tadi mai zahir maupun batin. Apa luaran kita, perbuatan zahir kita dan dalaman kita. Dengki, hasad dan sebagainya. Tajuk akidah ahli sunnah ni merangkumi sampai hati. Matlamat menghalalkan cara tak boleh. Kita lihat banyak orang menipu. Hadis tak ada pun dia kata ada. Sebab dia kata dah, kalau cakap tak ada kan kita tak menang. So, cakaplah tak ada walaupun ada. Ini realiti kan berlaku. Nak menangkan mazhab sendiri, tak ada takwa lah. Hilanglah masalah akidah tadi. Betul, tindakan kita dan perbuatan kita, kata-kata kita masuk dalam akidah ni sentiasa. Tak pernah tertinggal. Sentiasa terpahat. Hatta kata-kata ibu kepada anak pun kalau tipu masalah. Kan Nabi kata seorang perempuan nak tipu anak dia. Dia tak tipu anak dia, dia panggil anak dia. Meh dia kata nak bagi, dia pegang tangan macam tu. Lepas tu Nabi kata kau nak bagi apa? Dia buka tangan ada tamar. Dia panggil anak dia, acah-acah nak bagi benda. Nabi tanya apa kau nak bagi, dia buka ada tamar. Nabi kata adapun demi Allah, Nabi kata kalau kau tipu dia tadi, tertulis tentang kau satu pembohongan. Written ke atas diri dia satu pembohongan. Ini tajuk akidah. Tertulis pembohongan ke atas diri kita, kita akan hadap bila? Akhirat nanti depan Allah Ta'ala. Sebab tu benda tu ditakuti. Benda dia, ni akidah. Masuk sampai bohong anak pun tak boleh. Tuan kata bohong suami boleh tak? Bukan boleh. Dia macam ni. Nabi kata aku tak kira pembohongan. Kata-kata suami pada isteri, isteri pada suami. Maksud dia adalah macam isteri tu masak tak sedap, kan, rasa masin terlebih. Lepas tu isteri tanya, bang macam mana masakan saya hari ni? Jawapan mesti sedap. Try jawab tak sedap. Memang tak sedap pun hari tu. Garam tertumpah, dia tengok cerita Korea jatuh. Lepas tu masalah dia bila tanya, kan, dia tanya pada suami dia, tahu dah benda tu masin, dia tak boleh adjust dah. Dia bagi makan suami dia. Lepas tu suami dia jawab, masin sikit ni. Dia mogok 3 bulan tak masak. Macam suami pula, kalau suami tanya bini, abang handsome tak? Walaupun tak handsome, bini kena kata apa?
handsome lah. Ini yang maksud dia, jaga hati tadi. Bukan masalah kita kata memang kelentong manjang, masalah jugalah. Abang pergi mana? Tak pergi masjid, pergi kedai, tak pergi masjid. Pergi masjid. Tak boleh lah. Itu bukan cara dia. It's actually related to the perhubungan mereka. Okey, tapi pada anak tak boleh Anak jangan tipu. Kalau nak jual tak nak beli, jangan kata nak beli. Walaupun kita kata, tapi ini kata-kata tak walau. Ini bab akidah. Bahkan ucapan kita pada anak kita pun akan dikira daripada Allah Ta'ala nanti. Ini akidah. Bohong kita sebagainya. Kemudian ibadah merangkumi ibadah hati, seperti takut, cinta, takut, harap dan tawakal kepada Allah. Ini ibadah hati kita kena ada. Ibadah perkataan seperti zikir dan menyuruh yang makruf, menegah yang mungkar, membaca Quran. Ibadah perbuatan seperti solat, puasa dan haji. Ibadah harta seperti zakat dan sedekah sunat. Ini semua ni ia juga merangkumi seluruh syariat. Mana akidah Islam merangkumi ke semua tadi. Sebab kita kata ini ibadah, pengabdian diri kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala Tuhan kita, dan kita dekat diri kepada Dia dengan perbuatan hati, amal hati, perkataan mulut dan perbuatan anggota. Memang kita kena buat lah. Itu cara kita dekat diri Allah Ta'ala. So merangkumi semua syariat. Apabila seorang hamba menjauhi perkara haram dan melakukan perkara yang wajib, sunat dan harus semata-mata kerana Allah, ia menjadi ibadah yang diberikan pahala. Ini pun akidah tentang ganjaran. Kita beramal untuk ganjaran. Jangan sekali tertipu dengan ajaran-ajaran yang kata kita ni beramal tak boleh pakai ganjaran. Asyik nak pahala, takut dosa. Apa takutnya tu? Apa takut neraka? Tak, Allah suruh kita takut syurga, Allah suruh kita kejar. So, jangan kita pula mandai pula kata macam tu. Ini terutama bagi orang-orang yang tak faham agama dengan betul, digunakan cara tadi. Kau nampak macam ikhlas sangat. Ini baru ikhlas yang sebenar, dia kata. Tapi sebenarnya adalah pembohongan. Baik. Pertengahan, wasatiyah. Wasatiyah ni sebenarnya maksud kalau ikutkan kepada kepada disebut dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, 143 Al-Baqarah. Jadi Allah Ta'ala kan tajuk tu ummatan wasata tu maksud dia apa? Maksud sebenar wasata tu adalah pertengahan, tidak mengabai, tidak melampau. Tidak mengabai, tidak melampau. Mana kalau kata tiga-tiga, tak jadi dua, tak jadi empat. Itu maksud dia yang betul. Tapi orang Melayu kita ada wasata ni, wasatiyah ni, dia panggil apa? Moderate Muslim. Jadi dia kata macam tak adalah Muslim yang terlampau sangat Muslim. Dia baca Quran boleh, berzanji boleh, nyanyi boleh, joget boleh, serba boleh. Nak kata baik sangat, taklah baik sangat. Tapi jahat, taklah jahat sangat. Itu gila dia panggil, bukan wasata. Bukan wasatiyah dia panggil. Ibadah dalam Islam wasatiyah tu maksudnya tidak kita melampau, mengabaikan macam Yahudi. Semua perintah Tuhan semua dia tinggalkan. Yang tak pula kita macam Nasrani, Tuhan tak suruh dia buat. Tak disuruh tinggalkan perkahwinan. Kalau semua orang jadi macam adik orang Kristian yang sangat patuh Tuhan, semua nak jadi padri, siapa nak beranak? Dunia tengok, dunia ni macam engkau aku, habis lah, kita mati. Tempat ni gereja siapa nak jaga? Last sekali matilah, habis orang. Mana ada kebenaran dekat situ? Kalau semua jadi sami, siapa nak beranak juga? Saya tak faham kadang-kadang orang ni. Dunia ni Allah tak jadikan kita ni beranak pinak. Mana ada orang ganti kita. Tempat kita mati, ada orang ganti tempat kita. Rumah kita diambil alih, tanah kita diambil alih, dihidupkan balik. Orang tu mati, ada seorang lagi. Adalah orang ni ke bantai jadi tak kahwin. Lepas tu tiba-tiba yelah, ini dekat diri pada Tuhan. Tang mana ya dekat. Tapi ini contoh macam Yahudi Nasrani ni dijadikan contoh sebab yang ini melampau abaikan perintah Tuhan, suruh buat macam ni dia buat macam ni, suruh buat macam ni dia tak buat macam ni. Dia semua tinggal. Ada peluang tinggal. Yang Nasrani pula yang tak disuruh dia buat. Makin teruk, makin sekian. Kata Allah Ta'ala sayang Isa, dia kata Isa anak Tuhan. Itu ekstrim. Itu kita pertengahan. Kita ambil agama ni seperti mana ia datang. Itu maksud wasata. Bukannya macam yang dibayangkan oleh sebagian orang. Akidah Islam Ahli Sunnah merupakan akidah yang pertengahan antara akidah golongan sesat yang disandarkan kepada Islam
Di dalam mana-mana aspek akidah, Islam ni adalah yang paling tepat. Akidah sunnah yang tepat. Ia merupakan pertengahan, tidak terlalu kurang, tidak terlalu melampau. Macam saya kata tadi, pada asal contoh diberikan adalah golongan apa? Yahudi Nasrani. Tapi sekarang ni dalam Islam sendiri pun ada golongan yang melampau pada abai, melampau pada buat kerja. Okey. Dia kata tak kurang, tidak terlalu melampau. Dalam bab ibadah, ahli sunnah pertengahan antara golongan Rafidah dan setengah ahli sufi dengan Durus dan juga Nusairiyah. Nusairiyah, Durus ni banyak benda tak buat. Tinggal ini, tinggal solat, tinggal puasa, tinggal sekian. Datang pula golongan sufi pula atau Syiah yang tak disuruh buat dia buat. Tak disuruh buat, itu yang disebut dia buat. Hari tak ada sambutan, dia buat sambutan. Hari tak suruh apa raikan, dia raikan. Dia buat, hari tak buat masak bubur, dia masak bubur. Dia nak sangat. Tak ada maulid, dia nak buat maulid. Dia sengaja buat sentiasa benda yang tak ada tu nak. Kedai sufi tu kadang tak boleh makan daging lah, tak boleh makan inilah. Dia ekstrim kepada tajuk pelik. Terutama apa tarikat, apa sufi yang bertarikat. Sebab sufi ni ada yang bertarikat, tak bertarikat. Yang bertarikat dia akan ada sistem tadi. Kemudian ada sistem bersuluk pula. Suluk, maksud dia pergi duduk tempat asing daripada orang ramai. Dah masa berapa 14 hari ada masuk dalam 40 hari ada. Macam golongan tabligh juga, tapi juga cuma dia orang ni duduk asing, yang tabligh keluar. So jadi memang dia tak timing tadi. So kumpulan-kumpulan ni sebenarnya dia buat benda Nabi tak suruh pun. Yang tu datang bila Nabi kata man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fawarad. Maksudnya membuat pada urusan kami ini apa bukan daripadanya ia tertolak. Buat dalam urusan kami ini apa bukan daripadanya ia tertolak. Jelas. Yang kumpulan satu lagi yang Durus ni, yang disuruh tak buat. Nusairiyah tak buat. Dia lari kepada tidak buat. Solat pun acuh. Sebenarnya saya tak ingat, saya silap, saya ada berapa tahun bila diorang tunjukkan solat Pasha Asad, solat raya tak saya. Tak silap saya itu solat raya. Dia salah pergerakan macam ni tahu, recorded. Dan kena ingat bila tiap kali Ramadan lah apa benda gambar dia solat tu disiarkan, itu sebenarnya sebagai hujah untuk tak boleh lawan dia, sebab dia masih lagi solat. Ikut hadis Nabi masa solat tak? Awak tak kena faham benda tu. Itu cara diisytiharkan dia masih solat. Walaupun solat dah tunggal langgang, tahu benda gaya pelik juga. Ada video, try cari nanti, saya malas tu buka. Dia cara solat tu pelik sikit. Ni kumpulan Durus atau Nusairiyah ada macam tu. Benda tu lain macam asyik tinggal kan, last sekali tak ingat langsung ibadat macam mana. Golongan Rafidah dan setengah ahli sufi menyembah Allah SWT melalui zikir, tawasul, perayaan dan yang bid'ah, binaan di atas kubur, pelaksanaan solat, tawaf, sembelihan binatang di si kubur tersebut yang tidak disyariatkan. Ini kumpulan yang ekstrim, buat benda tak disuruh, panjang-panjang buat. Ramai dari dalam kalangan mereka yang menyembah kubur dengan cara mengadakan sembelihan untuk kubur atau berdoa kepada mereka, kepada ahli kubur, supaya beri syafaat di sisi Allah Ta'ala. Minta pada orang kubur tadi beri syafaat kepada mereka. Ini kita tinggalkan dah. Sebab Abang Ipah saya cerita dulu dekat Datuk Keramat, kampung Datuk Keramat, ada kubur keramat situ. Yang kubur keramat tu sebenarnya kadang dia orang datang buat, dia sembelih kambing kat situ, buat kari kambing, ajak orang makan. Abang Ipah saya cerita, dia kata dan makan juga, dia kata kita miskin nak makan kambing bila lagi. Orang tu buat kat kubur tu, kita pergilah makan, sedap ni dia kata. Dia buat roti Bengali besar tu, makan nyok. Ya, serius. Kita lama dah tinggal dah. Saya bimbang besok lusa buat balik ni. Dan kumpulan dia dah datang balik. Tapi benda ni mengkitaran dah, yang pelik, yang pening kepala. Sebab dulu kita buang lama dah. Tahun 70-an dah buang habis benda ni. 80-an tak ada, tak nampak. 90-an awal nampak. Tiba-tiba tahun 2000 lebih dia start datang balik. Nanti kalau kita lawan balik, hilang balik, nanti datang balik. Dia realiti macam tu. Sebab kita faham daripada kejadian yang berlaku pada kisah Nabi Nuh AS. Bila mana dia dakwah kaum dia, akan dah lepas dakwah tak dengar cakap dan sebagainya, Allah Ta'ala bagi tahu hari ini saya beriman, dia angkat tangan doa kan. Bila dia doa tu, dia kata Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Surah Nuh, Allah kata Nabi Nuh doa,
Tuhanku yang kau biarkan atas muka bumi ini orang kafir walau satu rumah pun. Innaka intadharhum yudillu ibadaka. Engkau kalau kau biarkan mereka disesatkan hamba-hamba engkau. Wala yalidu illa fajran kafara. Mereka akan lahir dengan kecuali orang jahat lagi kufur. Allah Ta'ala makbulkan doa dia, satu dunia habis semua orang kafir. Tapi lepas kapal Nuh mendarat, orang ramai bergerak balik kan, tinggal di tempat-tempat berasingan. Datang tak balik kesyirikan? Datang. Lepas tu musnah, lepas tu datang balik. So macam itulah realiti dia. Sebab tu dakwah itu tidak berhenti. Dakwah dalam bentuk yang kita faham ni islah lah. Ada bentuk dakwah kepada bukan Islam, itu dakwah yang sebenar. Okay? Baik. Okay, mewujudkan sesuatu kemaslahatan atau membendung suatu kemudaratan, minta kan hilangkan macam sekarang ni kan geng kubur. Wah, apalah, apa jadi kat Palestin tengok senyap. Pasal tak? Ada tak dia orang buat ni? Tak ada satu benda jenis pun. Yang kata wali-wali terbang pegang ni jatuh patah benda sekian-sekian kan. Apa ataupun Ratib Haddad kalau amalkan tak masuk musuh. Kenapa tak hantarlah sekumpulan tadi? Tapi dia diam. Kenapa tak diam tau? Macam tak ada je. Macam tak wujud je. Dia macam biasa kan nak rajin Ni realiti dia. Bila datang macam ni tak ada hilang. Kalau tidak jangan Habib tu bagi ke apa, rimau makan pisang lah sebagainya. Serius. Yang dia jeling saja satu negeri takut. Dia main. Tapi realiti dia bila jadi betul hilanglah dia. Kita ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ketika mana dia ajak orang ramai untuk jihad menakluk semula Palestin, dia masuk ke masjid-masjid, dia dihalau oleh golongan sufi. Baca sejarah yang halau Salahuddin Al-Ayyubi daripada masjid ajak orang berjihad adalah golongan sufi. Dia kata kau halau, kacau kami daripada zikir kami. Dia halau. Bukan golongan sufi depan. Dia cerita lah ni tok janggut lah benda, dia orang kata ni sufi, semua dengan aku sufi, semua nak masuk bakul dia. Tapi realiti dia bukan. Okay, itu satu. Okay, golongan Durus dan Nusairiyah pula meninggalkan ibadah kepada Allah Ta'ala sama sekali. Solat pun tak mau. Muslim bukan Muslim, tak puasa, tak mengeluarkan zakat, yang tak juga haji. Nampak tak? Dia neglect macam Yahudi. Yang ini macam Nasrani. Nampak tak? Yang ini macam Yahudi, macam Nasrani. Yang ini sibuk buat benda yang sibuk tinggalkan benda Allah Ta'ala suruh. Ini sibuk buat benda Allah Ta'ala suruh. Okey. Sebaliknya golongan ahli sunnah, mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab dan juga sunnah. Mereka sama sekali tidak meninggalkan ibadah yang diwajibkan ke atas mereka. Mereka juga tidak mencipta ibadah sendiri. Tak ada buat benda baru kan, macam sedekah Fatihah kepada Nabi. Ibadah barulah. Asal tak ibadah baru pula? Nabi tak buat, nak buat suruh buat, kenapa? Orang tukar hadiah. Hadiah pun sama lah. Macam Nabi SAW tak, macam awak banyak pahala nak bagi kat orang. Awak nak hadiah kat orang, awak kena cukup dulu. Lepas tu nak hadiah pada Nabi pula, amboi. Nabi tak payah. Sebab tu kita selawat kita bunyi macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, kau sendirilah selawat kata Muhammad. Sebab Allah Ta'ala angkat Nabi tinggi sangat. Tak ada doa kita bersampai kat dia. Nak jadikan dia lagi tinggi, tak ada tinggi dah. Sebab tu istilah selawat ke atas Nabi tu, nama dia berselawat ke atas Nabi, tapi kita sebut apa? Ya Allah, engkau solatlah sendiri ke atas Muhammad. Allah kata sallu alaihi, solatlah kamu ke atasnya. Kita gatal kata apa? Allahumma salli. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nak cakap apa. Bahkan itu yang Nabi ajar kita cakap. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, salli ala Muhammad, solatlah engkau ke atas Muhammad. Sedangkan Allah kata pada ayat 56 surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, solatlah kamu semua ke atasnya. Sahabat tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah, kami dah tahu nak salam pada engkau macam mana, nak selawat kata engkau macam mana. Betul, Nabi diam. Sampai sahabat yang lain tu kata, alangkah baiknya dia ni tak tanya. Nabi terdiam lama. Bila Nabi terdiam lama, dalam kalau kita belajar kitab ulum Quran, dia kata itu ketika wahyu datang. Nabi tunggu wahyu datang. Datang wahyu, Nabi berkata, "Qulu," sebutlah, "Allahumma salli ala Muhammad." Kita pulangkan balik pada Allah, biar Allah sendiri yang selawatkan ke atas Nabi. Bukan kita kata usalli ala Muhammad. Sebab apa? Sebab kita tak layak.
Ini nak hadiah pun Nabi, awak pun tak cukup. Masalah dia sekarang ni macam nak reka. Lepas dia kata ada orang kata boleh. Kita jangan kata ada orang kata boleh. Kalau kata orang kata boleh, liwat bini pun orang kata boleh. Ini benda yang kata ada orang kata boleh. Pelik. Lepas tu kata Muktamad Mazhab Syafi'i. Lemah. Tahu kenapa? Biarlah. Mana cakap? Baik, habis cakap dah. Baik. Okey, dia kata Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata apa? Man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa mengada-adakan pada urusan kami ini, urusan agama lah. Bukan bab menanam pokok, nak bela unta, tak. Urusan kami ini agama lah. Hadza ma laysa minhu, ma laysa fihi, apa bukan di dalamnya, fahuwa rad, maka ia tertolak. Ini sangat mudah sebenarnya agama ni. Ini akidah kita. Dalam bab nama-nama sifat Allah, sifat Tuhan, golongan ahli sunnah pertengahan antara golongan Mu'tazilah yang menafikan sifat Tuhan dengan golongan Mumatsilah yang mengisbatkan Tuhan sehingga menyamai sifat manusia. Memang kita manusia memang ada kumpulan macam tu. Satu kumpulan Mu'tazilah yang semua Allah punya sifat tak ada, sebab dia kata super makhluk. Satu lagi kata macam ni lah Allah Ta'ala, dia tunjuk diri dia. Ada masalah. Kita bukan ini, bukan ini, bukan golongan ini, bukan golongan ini. Okay. Golongan Mu'tazilah menolak sifat-sifat dan nama-nama Tuhan seperti dilakukan oleh golongan Jahmiyah. Tu ada orang tuduh kan Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Nawawi Jahmiyah ni gila. Panggil. Orang zaman dia hari tu takkan jumpa. Awak yang bukan pandai sangat jumpa tang mana? Betul tak? Kadang-kadang benda sini kadang kita tak usah pening kepala. Sebab kalau tajuk pada imam-imam mazhab, imam-imam ahli sunnah ni dah dikenali mereka. Tak ada siapa boleh datang pada kita beritahu benda baru. Datang benda baru ni pasti dia sesat. Kalau di Syiah sesat pun orang sebelum daripada Terengganu cakap sesat, saya kata sesat dulu. Sebenarnya gila kan. Ada pula apa usul fiqh digunakan untuk melari daripada sunnah. Usul fiqh tu bila ada 2-3 dalil datang sekali, awak nak faham macam mana? Itu masuk usul fiqh tadi. Datang dia kata ni dari guru sunnah, dia pegang satu hadis, butakan mata hadis lain. Ini memang sesat lah. Kalau dia akan sesat, memang sesat. Ada pun golongan yang hanya mengingkari sifat Tuhan iaitu golongan Mu'tazilah. Ya, ada juga golongan yang hanya mengingkari sifat Tuhan, iaitu golongan Mu'tazilah. Ada juga mengingkari kebanyakan sifat dan mentakwilkannya seperti dilakukan golongan Asy'ariyah kerana mengutamakan akal yang serba kekurangan mengatasi Al-Quran dan Sunnah. So banyak level dia. Ada nafi terus, ada nafi sifat tertentu, ada nafi kebanyakan sifat dan takwilkan. Okay. Mereka bertentangan, mereka membentangkan nas kepada akal fikiran mereka. So dia bawa nas tadi pada akal. Kalau logik dia terima, tak logik dia tolak. Itu problem. Apa yang diterima akal mereka terima, dan apa yang ditolak oleh akal mereka tolak. Mereka menamakan perbuatan mereka itu sebagai membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat yang kononnya dikatakan menyerupai makhluk. Kau tidak macam tu berkata-kata. Tapi kata-kata kalam qadim, tidak berhuruf, tidak bersuara. Dia datangkan dengan idea. Allah dilihat dia, tapi bukan dilihat betul. Allah Ta'ala cipta di mata kita image yang kita lihat. Lepas tu kata image tu makhluk ke tidak? Dia terlepas cakap Allah cipta. Lepas tu tiba kat sini ada ciptaan, tu makhluk ke tidak? Ni semua realiti dia. Dia nak lari, dia tak nak jadi macam Jahmiyah, totally tolak. Jahm bin Safwan tolak habis. Tak berkata-kata, tak melihat, tak mendengar. Yang Mu'tazilah pula, dia buang mana-mana yang dia katakan ada manusia, ada Allah ada, buang terus. Yang Asy'ariyah dia kurang sikit. Dia ada beberapa benda yang dia tak terima, tapi yang lain-lain tu dia terima lah. Terus dia kalam dia terima, tapi cara tadi dia takwilkan, dia tak terima. Kalam-kalam lah. Allah berkata-kata. Lepas tu tanya soalan, huruf suara ada tak? Yang kita tanya buat apa? Kalau ikut pada asas kalam tu mesti ada lafzun, murakkabun, mufidun, bil wad'i. Betul tak? Kita belajar, lupa dah. Al-kalamu wal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Maka kita belajar dalam istilah asas nahwu pun macam tu. Kalam itu adalah lafaz, isyarat bukan, suara hati bukan. Dia mesti lafaz. Murakkab yang tersusun. Mufidu beri faedah dengan bahasa Arab.
Letakkan bahasa Arab. Maksud, faham macam tu lah. Tapi masalah dia macam question around. So jadi kononnya perbuatan mereka ni dikata membersih, tanzih, menyucikan Allah daripada sifat makhluk. Mereka menjadikan nas sebagai perkara yang dinilai, bukan sebagai perkara yang menilai. Mana nas tu bukan yang menilai akan kefahaman mereka, tapi nas itu dinilai dengan akal mereka. Akal dijadikan sebagai asas ilmu di sisi mereka, manakala Al-Quran dan Sunnah hanyalah ikutan sahaja, itu kepada akal. Perkara yang diterima oleh akal dijadikan sebagai perkara asas yang pertama. Bagi golongan ini, setiap nas yang berbau penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk perlu ditakwilkan, dipusingkan maksud dia biar sampai logik, ataupun ditafidkan dengan kata tak tahu. Contoh Allah Sami', apa Sami'? Tak tahu. Jangan cakap mendengar. Sebab mendengar kita faham. Bila faham, ada serupa makhluk. So jangan apa? Tafid, Sami'. Istiwa. Apa istiwa? Jangan tanya. Padahal Imam Malik kata istiwa maklum, kau tahu aku tahu. Bukannya kau tak tahu aku tak tahu. Kita tahu. Tapi cara dia majhul. Untuk Allah Ta'ala cara yang kita tak tahu. Okay? Bagi membersihkan sifat Allah daripada kelihatan menyerupai dengan sifat-sifat makhluk. Golongan mumathilah pula yang memisalkan Allah, mencontohkan Allah, mendakwa sifat Allah Ta'ala menyerupai sifat-sifat makhluk, seperti ungkapan mereka tangan Tuhan seperti tanganku, dan pendengaran Allah sama dengan pendengaranku. Maha suci Allah daripada kesemua perkara itu. Golongan ahli sunnah beriman dengan kesemua nama dan sifat Allah, sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sabit dengan nas-nas syarak. Mereka menyifatkan Allah berdasarkan apa disifatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dirinya, dan disifatkan oleh makhluknya yang paling alim tentang dirinya, itu siapa? Muhammad SAW, tanpa menolak, tanpa mentakwil, mengumpulkan contoh maupun mengaitkan dengan cara tertentu. Sebab kita tahu kalimah, tak tahu cara. Sebab Allah Ta'ala tak ada misal. Bukan hak kita untuk menafikan maksud tersebut. Allah Ta'ala bagi tahu kita dengan kalam bahasa Arab yang nyata untuk kita faham tentang dirinya, bahkan untuk kita beriman. Bila kita kata sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia, kita faham kalimah, tapi yang disuruh kita buat adalah bukan pergi ambil teropong ngintai. Dia berteleskop, insyaAllah kita akan malam ni kita ngintai. Bukan. Sepertiga akhir malam tu buat apa? Doa. Bangunlah berdoa. Kita kesian dengan saudara kita di Gaza, di Palestin. Bangunlah doa. Pergi tunjuk perasaan jerit-jerit balik rumah tidur. Malam tengok bola. Astaghfirullahalazim. Waktu Allah Ta'ala kata hal min sa'ilin fa'uti, tak, ini tiada ke siapa nak minta aku berikan, tak bangun pun. Bila kita kata inilah cara betul yang kita patut buat, tak buat juga. Tapi besok-besok tunjuk perasaan, lompat-lompat. Kami mati. Hidup. Saya ingat itulah seorang lain cakap. Jahannam Palestin ni dia. Astagfirullahaladzim. Itu masalah dia tak pernah biasa pergi tunjuk perasaan, tak pandai. Yang kumpulan tu lagi memang pandai tunjuk perasaan. Ini tak jangan tunjuk perasaan. Baik. Dia kata mereka beriman sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat yang hakiki sesuai dengan firman Allah SWT, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengannya sesuatu pun, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Okay, golongan al-sunnah bergantung kepada nas-nas syarak dan mendahulukannya mengatasi akal manusia. Mereka menjadikan akal manusia sebagai wasilah bagi memahami nas-nas syarak dan syarat untuk mengetahui ilmu pengetahuan. Dalam bab qada dan qadar pula, golongan al-sunnah mengambil jalan pertengahan antara golongan qadariyah dengan golongan jabriyah. Qadariyah kata tak ada qadar. Golongan qadariyah menafikan qadar. Mereka menyatakan perbuatan para hamba, ketaatan dan kemaksiatan mereka dilakukan tiada kaitan dengan qadar dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menciptakan perbuatan hamba dan tidak menginginkan mereka berbuat demikian. Bahkan hamba Allah bebas melakukan perbuatan mereka. Bagi mereka manusia yang mencipta perbuatannya sendiri. Hamba menginginkan melakukan perbuatannya secara berasingan tanpa ada kaitan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bermakna mereka telah mengisbatkan satu pencipta lain selain Allah Ta'ala. Sebenarnya kita lah jadi sama powerful dengan Allah Ta'ala pula. Ia sebenarnya satu bentuk syirik dari segi rububiyah. Mereka menyerupai golongan majusi yang menyatakan alam ini mempunyai dua pencipta. Pasal dia bagi diorang ada Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya. Sebelum awak buat benda baik,
Tuhan cahaya lah. Kalau tu Tuhan kegelapan. Okay, golongan Jabriyah pula terlalu mengisbatkan qadar. Mereka mengatakan hamba terpaksa pula. Kita buat ni lakonan je. Buat maksiat pun lakonan je, terpaksa melakukannya. Mereka tidak ubah sebagai bulu yang terbang di udara, yang tidak punya perbuatan, kudrat maupun kehendak. So apa dia buat semuanya, tapi in the end salahkan Tuhan. Dia kata aku buat ni Tuhan yang tentukan. Ni golongan Jabriyah pula. Tuhan tentukan, tak apa, halal lah kot. Dia mainkan. Okay, golongan Jabriyah ni dia kata apa? Dia kata golongan Ahli Sunnah pula mengambil jalan pertengahan dengan mengisbatkan hamba melakukan perbuatan mereka secara hakiki. Perbuatan mereka dinisbahkan kepada diri mereka secara hakiki, cuma perbuatan hamba-hamba tersebut berlaku dengan takdir Allah Ta'ala. Tak ada benda berlaku tanpa izin Allah Ta'ala, kehendak dan penciptaan daripada Allah Ta'ala. Allah SWT menciptakan hamba dan menciptakan perbuatan mereka. Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah cipta kamu dan apa kamu kerjakan. Apa kamu buat, Allah Ta'ala ciptakan juga. Bukannya kamu saja, perbuatan kamu Allah Ta'ala cipta. Sebab tu bila kita rasa, okay, apa point kita, kalau sekiranya kita kata kita pun juga datang apa perbuatan kita dari qadar Allah Ta'ala, dan angkatlah tangan doa. Sebab hanya boleh menukar ketentuan Allah Ta'ala tadi Allah Ta'ala saja. Sebab tu kita diberikan ruang untuk berdoa. Kalau semua berbalik pada diri kita, aku. Tapi bila kita tahu kita upaya, ya Allah tolong aku, ya Allah aku tak nak buat dosa dah, ya Allah maafkan aku, kita akan ada hubungan dengan Allah SWT dalam perkara tersebut. Itu maksud sebenar. Okay? Sebagaimana juga hamba mempunyai kehendak yang berada di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nyatakan surat At-Takwir, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kamu takkan mahu kecuali menghendaki, atau kamu takkan berkehendak kecuali menghendaki Allah Tuhan sekalian alam. Dalam keadaan begitu, Allah SWT merintahkan para hamba yang mentaatinya dan mentaati Rasulnya dan menegah mereka daripada melakukan kemaksiatan kepada mereka, kepada para Rasul. Allah SWT sukakan orang yang bertakwa dan bencikan orang yang melakukan kefasikan. Allah SWT menegakkan hujah ke atas para hamba, ke atas para makhluk dengan cara mengutuskan para Rasul dan menurunkan kitab-kitab. Siapa mentaatinya dengan pilihannya sendiri, dia tidak berhak dikenakan hukuman. Allah Ta'ala firmankan dalam surah Fussilat 46, man amila salihan falinafsih, bersiapa beramal kebaikan maka untuk dirinya sendiri, wa man asaa fa 'alaiha, bersiapa buat keburukan maka ke atas dirinya sendiri, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidak Tuhanmu berlaku zalim terhadap sekalian hamba. Bukan dia paksa kamu buat dosa tersebut, tapi dia beri kamu akan pilihan untuk melakukan perkara berkenaan di bawah garis panduan apa yang dia nak. Tapi dari kita pula dah tahu macam tu, doalah banyak-banyak kepada Allah Ta'ala untuk betulkan diri kita. Dan sebab tu kita doa macam pagi-pagi, kita patut doa bangun pagi untuk mengatakan Allah ya hayyu ya qayyum, wahai maha berterus, ya wahai hidup, wahai maha hidup, maha berterusan mentadbir, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta pertolongan, aslih li sya'ni kullahu, elokkanlah urusanku ke semua sekali, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, yang kau biarkan aku kepada diriku sendiri walau sekelip mata. Mana kita nak Allah Ta'ala uruskan kita, kita minta. Sebab yang betul-betul menguruskan kita ada Allah Ta'ala, dia biarkan kita sendiri, maka kita akan terabai. Itu tunjukkan mana doa kita ada peranan dalam membaikkan keadaan dan juga suasana kita. Okay. Golongan sudah beriman dengan 4 martabat qada dan juga qadar yang sabit dalam Quran, sunnah, iaitu pertama ilmu Allah yang merangkumi segala sesuatu. Nanti kita akan bincang lagi kemudian benda ni. Kemudian dia adalah Tuhan yang maha mengetahui apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Dia juga mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh manusia pada masa akan datang. Kedua, penulisan. Tahap kedua qadar Allah Ta'ala adalah penulisan. Penulisan Allah Ta'ala terhadap apa yang berlaku sehingga hari kiamat. Ketiga, kehendak Allah Ta'ala yang telus dan kudrat yang syumul. Apa sahaja dikehendaki Allah Ta'ala akan berlaku, apa yang tidak dikehendaki maka tak akan berlaku. Apa sahaja yang berlaku di wujud ini adalah diinginkan Allah Ta'ala sebelum daripada kewujudannya. Dan keempat, Allah SWT menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan orang yang melakukan amal dan amal yang dilakukannya sendiri. Mana orang tu dan amal dua ciptaan Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang bergerak dan juga pergerakan dilakukan oleh orang tersebut. Okay? Macam banyak lagi. Tak nak berhenti ke? Saya ingatkan nak berhenti. Allah, kesimpulan. Okey, berhenti so. Wallahu alam. Serasa panjang lagi. Saya ingatkan nak habis dah. Okey, baik, berhenti sini. Nanti kita kat bawah ni ada Murji'ah pula. Okey.
Baik, wallahu alam. Ada soalan? Doa boleh membuat takdir. Terus. Macam mana kita berdoa umur panjang sedangkan ajal kita dah ditetapkan? Macam mana, okay, kalau kita tanya macam mana kita doa umur panjang sedangkan umur kita ditetapkan. Lihat dalam hadis Nabi SAW berkenaan kisah Nabi Daud. Kan ketika Allah ciptakan kejadian, Allah Ta'ala keluarkan anak Adam ke semua sekali, dan Allah Ta'ala tunjukkan anak Adam tu ramai-ramai, ada satu dahi dia bercahaya. Lepas tu Adam tanya, dia kata, ya Allah, siapa ni? Maka Allah Ta'ala kata, hada ibnuka Daud, ini anak engkau Daud. Lepas tu Adam tanya, ya Allah, berapa lama umur dia kau jadikan? Allah Ta'ala kata, situ na'ama, 60 tahun. Lepas tu Adam kata, ya Allah, cukupkanlah umur dia 100 tahun daripada umurku. Dah ada takdir kan? Lepas tu Adam buat apa? Doa kan? Ya. Dan diberikan, dipanjangkan usia Nabi Daud AS, tambah daripada umur Adam jadi 100 tahun. Dan ketika Adam AS dicabut nyawanya oleh para malaikat, dia terlupa tentang apa dia bagi pada Daud. So dia kata, bukan ada lagi ke? Lepas tu malaikat kata, kau dah bagi ke anak kau? Ya ke? Lepas tu Nabi kata, Adam melawan, Adam lupa, anak cucu lupa, Adam melawan, anak cucu dia melawan. Itu daripada hadis berkenaan jelas bahawa memang ada penambahan tu berlaku. Cuma kita tak tahu mana satu yang tambah. Kita disuruh berdoa, bukan disuruh kita untuk menentukan mesti jadi. Kalau kita rasa perlu, kita doa lah. Tapi tak bagi, Allah Ta'ala tahu apa yang patut, apa yang tidak. Jelas? Okay. Ataupun nanti buka surah Ar-Ra'd 2 ayat 38-39. Baca kat situ akan ada penjelasan. Umur silaturahim. Tapi tak ni, yang dalam Quran tu ayat 38-39 surah Ar-Ra'd. Baca situ balik dan faham. Ada Allah Ta'ala padam, ada Allah Ta'ala kekalkan. Dia tulisan. Okey? Soalan lain? Tak ada. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah sambung lagi pada bulan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi